Sebab itu kalau suami susah, isteri sangat afdal membantu. Suami banyak hutang, isteri bantu untuk bayar hutang. Tetapi ingatlah, sedekah kita akan diuji. Mungkin satu hari berlakulah sesuatu, lalu kita mengungkit. Na'udzubillah, sangat rugi. Tapi Allah uji sekarang. Allah uji cinta puan, Allah uji sayang puan, Allah uji sedekah puan, Allah uji yang puan berbakti selama ni, masak apa semua. Puan ikhlaskanlah kerana Allah, bukan kerana suami. Tapi saya sedih sangat Ustazah, apa yang dia buat hari ni teruk sangat. Puan sebut macam ni, ya Allah, aku raba di atas apa yang telah aku lakukan selama ini. Aku raba apa pemberianku, aku raba semuanya ya Allah. Namun aku tidak boleh raba dengan apa yang dia buat hari ini ya Allah. Maksudnya yang lepas, what is past is past. Tapi saya tak paksa puan untuk terima dan raba sebab perbuatan suami sangat dahsyat. Boleh tentu saya boleh terima kalau duduk di tempat puan. Ada macam-macam cerita lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, sesiapa dari kalangan ahli sedekah akan diseru daripada pintu sedekah. Subhanallah, yang dinamakan babus sedekah. Ini antara VIP Allah Subhanahu wa taala. Bila di padang mahsyar, empat yang disebutkan dalam hadis yang sahih ini, siapa yang kuat sedekah, sedekah pula dia jaga sungguh keikhlasannya. Di awal dia jaga, di pertengahan dia jaga, di hujung pun dia jaga. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, kadang-kadang sedekah kita ni awal ikhlas tapi hujung tak ikhlas. Ikhlas bagi, tapi tiba-tiba orang yang kita pernah tolong tu khianat kita. Orang yang pernah kita tolong tu buat jahat pada kita. Mungkin saat tu kita mungkin teruji. Lalu kita sebut, aku tak redha, aku tak halal apa yang aku pernah beri pada dia dulu. Sebab sedekah kita akan diuji sejauh mana keikhlasan kita. Ramai mana isteri yang mana dah tolong suami sama ni, tak berkira dengan suami. Tiba-tiba suami melakukan sesuatu yang dia rasa tak boleh terima. Apa sajalah ujian yang berlaku, dia tak boleh terima. Lalu jumpa saya, Ustazah, saya tak redha, saya tak halal apa yang saya dah buat selama ni. Saya tak berkira Ustazah, dulu saya yang bayar rumah, saya yang bayar anak, saya belanja tu, saya belanja ni. Saya tak halal, sebab semua tu tanggungjawab dia, bukan tanggungjawab saya. Susu anak, saya beli pamper anak. Saya kata, puan rugi puan kalau puan tak halalkan. Pemberian puan itu di sisi Allah diletak sebagai dua sedekah. Ini ditanya oleh seorang wanita di zaman Rasulullah. Bila Rasulullah menyeru kepada banyak melakukan sedekah, lalu seorang wanita bernama Fatimah, Zainab pergi berjumpa Rasulullah. Lalu dia kirimkan soalan tu kepada Bilal, sebab malu nak tanya Rasulullah direct. Lepas tu Rasulullah pun bertanya kepada Bilal, siapakah wanita depan tu. Kemudian Bilal cerita. Lalu Nabi pun bertanya apa yang ditanyakan. Rupanya tanya soalan wanita ni ialah, adakah pemberianku kepada suamiku dikira sedekah? Lalu Nabi menjawab, bagimu wahai para wanita, dan kepada semua wanita-wanita yang mewakilinya. Sebab ramai rupanya, wanita tu wakil je, rupanya ramai lagi wanita yang lain nak tanya soalan yang sama. Katakanlah kepada mereka, Nabi kata, bagi wanita dua sedekah apabila dia memberi sesuatu kepada suaminya. Yang pertama sedekah jariah, yang sentiasa mengalir pahalanya. Yang kedua adalah sedekah qarabah. Subhanallah, iaitu sedekah memberi kepada ahli qarabah. Sebab itu kalau suami susah, isteri sangat afdal membantu. Suami banyak hutang, isteri bantu untuk bayar hutang. Tetapi ingatlah, sedekah kita akan diuji. Mungkin satu hari berlakulah sesuatu, lalu kita mengungkit. Na'udzubillah, sangat rugi. Lalu saya kata, puan jangan cakap macam tu, rugi. Pahala puan bantu suami sama ni besar. Tapi Allah uji sekarang. Allah uji cinta puan, Allah uji sayang puan, Allah uji sedekah puan, Allah uji yang puan berbakti selama ni, masak apa semua. Puan ikhlaskanlah kerana Allah, bukan kerana suami. Kalau puan buat kerana suami, memang tak kuat kita kalau kerana manusia. Tapi puan cuba sebut, ikut apa saya cakap. Tapi saya sedih sangat Ustazah, apa yang dia buat hari ni teruk sangat. Puan sebut macam ni, ya Allah, aku raba di atas apa yang telah aku lakukan selama ini. Aku raba apa pemberianku, aku raba semuanya ya Allah. Namun aku tidak boleh raba dengan apa yang dia buat hari ini ya Allah. Maksudnya yang lepas, what is past is past. Sebab saya kata, puan kan dapat, dulu suami baik ya. Jadi hari ini kalau puan boleh raba juga, insya-Allah suami puan akan terus baik. Tapi saya tak paksa puan untuk terima dan raba sebab perbuatan suami sangat dahsyat. Boleh tentu saya boleh terima kalau duduk di tempat puan. Ada macam-macam cerita lah. Bukan mudah, bukan cerita ringan-ringan tuan-puan sekalian. Bukan kita semudahnya minta redha time tu juga. Kalau puan tak redha hari ni je. Yang lepas puan redha, puan lepas kerana Allah. Jadi insya-Allah puan akan dapat himpunan pahala yang banyak. Masya-Allah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian,
kalau boleh ada sedekah walaupun kita bagi tahu orang tu yang bagi tahu. Tapi kita kena ada sedekah yang kita betul-betul simpan untuk kita dan Allah saja. Kadang-kadang lepas transfer kita share dengan suami, betul kan? Bang, kan awak ada bagi duit dalam 1,000 suruh beli baju raya kan? Tapi kan bang, 800 saya sedekah, 200 je saya guna. Senyum dia cerita kat suami. Oh macam tu. Awak tak ada cakap apa-apa? Dah kenapa? Bagus kan saya kan? Bagus kan? Rupanya nak suruh suami puji, bagus. Sebenarnya kan, Masya Allah, tuan-puan dan puan-puan, tak ada masalah kita cerita, share dengan suami. Takut suami tanya, mana baju rayanya? Kan beri 1,000, takkan ni je. Bang, 800 tu saya bagi, saya sedekah, saya infak. Bulan Ramadan kan bang? Contoh. Tapi alangkah baiknya, subhanallah, ada infak kita yang betul-betul rahsia. Transfer diam-diam sampai mati, tak ada orang tahu. Suami yang berkongsi tempat tidur pun tak tahu. Subhanallah, sebab sedekah yang begini akan mendapat VIP di sisi Allah. Kan tadi tu hadis tu, mereka yang melakukan sedekah secara sembunyi, tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Maksudnya seolahnya betul-betul senyap. Sama-sama anggota badan pun tak tahu. Apatah lagi suami. Subhanallah. Tapi ada yang kita bagi tahu. Kadang-kadang kita bagi depan. Kalau kami sahabat amal care pula kena tunjuk, sebab itu infak orang ramai. Jadi kena bagi tahu kan, orang petikaikan pula mananya infak orang ramai. Masya Allah. Ada setengah tu kan ambil gambar, kita bagi ambil gambar. Itu bukan tujuan nak riak, nak menunjuk. Itu nak bagi bukti kita buat kerja infak orang ramai. Subhanallah. Tapi ada waktunya simpan betul-betul supaya kita jadi VIP dia masyarakat kelak. Kan ada 7 golongan tadi mendapat naungan Allah tu. Jadi kita kena cari ada tak infak kita yang kita betul-betul jaga. Kadang-kadang tu teruji. Kan elok dah diam tak bagi tahu ni. Kita bagi sejadah pula, sejadah Madinah mahal-mahal tu. Kan dah orang duk sebut selalu, tak tahan juga. Siapalah bagi sejadah ni? Orang kata hamba Allah, dia letak, dia tulis notis hamba Allah. Elok pula sejadah ni, dah lah mahal. Saya tahu harga sejadah ni 150 ni. Masya Allah. Sekali boleh tahan lagi 10 kali maunya. Jangan cakap kat orang tau. Saya cakap kat awak seorang je. Tapi tolong jaga. Sebenarnya sejadah ni saya lah yang bagi. Macam tak tulisan tu? Cuba tengok tu betul, sama tak? Subhanallah, kadang-kadang kita kalah dengan pujian. Masya Allah. Lagi-lagi kalau kejian, lagi kalah. Kan, kalau kata kau ni kedekut lah, tak pernah tengok kau ni ramai lagi baik ni. Engkau tak tahu sedekah aku. Untuk pengetahuan kau, madrasah tu aku sedekah 10,000, tak ada siapa yang tahu. Dah terkeluar pula. Kalah dengan makian, kalah dengan kejian. Subhanallah. Sebab itu nak jaga sedekah sampai mati, rahsia kita dengan Allah saja bukan mudah. Tapi kau boleh buat bulan Ramadan, buat setiap hari 1 kali. Yang orang tahu tu orang tahu, yang orang tak tahu sampai sudah. Datang ujian apa pun untuk menguji keikhlasan sedekah tu, diam. Takkan ngungkit, takkan kata, takkan benci walaupun orang yang kita bagi tu ada buat perkara buruk pun. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah.